Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-130. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-85 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Dan janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka, kerana sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengannya di dunia dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka dalam keadaan kafir untuk mendapat azab akhirat pula. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-85 surah At-Taubah ini merupakan sambungan bagi ayat sebelum yang melarang solat jenazah ke atas orang munafik yang mati kerana ia ibarat menunjukkan penghormatan dan kasih sayang terhadap mereka. Manakala ayat ini pula merupakan larangan yang berkait tentang harta mereka yang ibarat menunjukkan kekaguman terhadap segala hal yang berkaitan dengan orang munafik. Janganlah sehingga harta benda yang mereka miliki, walau banyak mana sekalipun, atau anak mereka walau segagah atau secantik mana pun sekalipun, menjadikan Rasulullah SAW dan orang muslimin tertarik hati. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyeksa mereka dengan anugerah-anugerah itu di dunia, dan kelak di akhirat nyawa mereka akan dicabut dengan terpaksa dan mereka dalam keadaan kafir. Ayat ke-85 surah At-Taubah ini serupa dengan ayat yang ke-55 surah At-Taubah. Pengulangan ayat sebegini menunjukkan ianya suatu yang penting, apalagi melibatkan harta dan anak-anak orang munafik yang menarik hati sesiapa yang melihatnya. Di dalam ayat ini lafaz amwaluhum wa auladuhum, tidak ada pengulangan kalimah la, seperti mana di dalam ayat ke-55, iaitu pada lafaz amwaluhum wala auladuhum. Hal ini kerana di dalam ayat 55, fokus ayat itu bukan ingin menyentuh tentang anak-anak, tetapi berfokus kepada harta benda yang mereka tidak gunakan untuk berjihad, dan anak-anak pula adalah sebagai pelengkap. Manakala ayat ke-85 ini pula yang ingin ditekankan adalah kedua-dua sekali, iaitu harta dan anak-anak yang sering menimbulkan kekaguman oleh pihak lain. Mereka itu dikagumi namun tidak terdidik dengan didikan Islam. Selain itu, di dalam ayat ke-85 ini menggunakan lafaz ad-dunya, manakala di dalam ayat 55 menggunakan lafaz al-hayatid dunya. Hal ini kerana ayat 55 berbicara tentang harta dan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Atas dasar itulah disebutkan kalimah al-hayah yang bermaksud kehidupan. Adapun di dalam ayat 85 ini, ayat sebelum ini menyebutkan tentang kematian,
maka lafaz al-hayatid dunia tidak digunakan untuk mengelakkan kekeliruan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-85 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa jangan hairan, jangan terpengaruh dan jangan terpesona dengan orang munafik yang kaya raya, berpengaruh atau berkedudukan tinggi. Jangan juga terpengaruh kerana ramainya anak dan cucunya sebagai kebanggaan mereka dengan keluarga yang besar. Anugerah ini hanyalah siksaan Allah ke atas mereka, iaitu dengan sebab harta yang banyak, mereka menjadi tidak tentu arah dan harta benda itu yang mengikat mereka menjadi sombong dan bakhil. Manakala anak-anak yang ramai juga akan menjadi beban dan memeningkan kepala mereka. Ayat ke-85 ini adalah ulangan daripada ayat ke-55 surah At-Taubah. Ia diulangkan kembali supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin di setiap zaman tidak terpesona melihat kekayaan orang munafik, tidak terpengaruh melihat kegagahan atau ramainya anak mereka, tinggi pangkat dan pengaruh mereka, sekalipun mereka bermulut manis, namun hatinya membelakangi Islam. Semua harta dan anak itu tidak dapat menolong kerana hati mereka itu telah kafir atau munafik. Manusia yang beriman tidak akan mudah tergugah keyakinannya dengan wang yang banyak. Orang yang sedemikian itu akan mati hatinya dan mati jasadnya dengan sengsara. Apabila hatinya terpaku kepada dunia, harta dan anak, jalan ke akhirat telah tertutup dan menjadi semak. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-85 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa janganlah harta dan anak-anak orang munafik ini membuat kamu kagum dan menyilaukan pandanganmu sehingga membuat kamu melanggar ajaran Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak mengazab mereka di dunia dan bertujuan supaya mereka meninggal dalam keadaan kafir. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi memberikan tema bagi ayat ke-85 surah At-Taubah ini dengan harta dan keturunan menyeksa munafik di dunia dan akhirat. Tafsiran ringkas yang diberikan adalah apa yang dimiliki oleh kaum kafir atau munafik dari sudut anak dan harta tidak menambah kecuali kesengsaraan dan penderitaan. Harta dan anak itu menjadi ujian yang membahayakan kehidupan mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-85 surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-85 surah At-Taubah ini melarang kita untuk kagum dan tertarik hati terhadap orang munafik yang dikurniakan anugerah anak dan harta benda. Allah Subhanahu Wa Taala telah menekankan bahawa anugerah tersebut sebenarnya hanyalah untuk menjadi seksaan kepada mereka di dunia. Anugerah-anugerah itu bukanlah kenikmatan buat mereka, tetapi ujian yang membebankan. Manakala di akhirat kelak mereka dalam keadaan kafir akan diberikan azab neraka. Ayat ke-85 surah At-Taubah ini mendidik kita supaya tidak meletakkan perkara keduniaan untuk ditempatkan di dalam hati. Kagum itu datangnya daripada hati yang terpesona dengan keindahan sesuatu. Maka anak yang ramai, harta yang melimpah ruah, jawatan dan pangkat yang tinggi, yang merupakan perkara keduniaan, bukanlah untuk diletakkan di dalam hati kerana ia adalah perkara yang tidak kekal dan menjadi ujian buat insan-insan tertentu. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih ramai yang berkejar tentang perkara keduniaan sehingga lalai daripada melaksanakan perintah Allah. Namun, jika memiliki perkara keduniaan ini untuk menambah ketaatan kepada Allah, itu tidak menjadi kesalahan. Memiliki anak ramai yang soleh untuk mendoakan kesejahteraan ibu bapa itu tidak salah. Memiliki harta yang banyak untuk diinfak kepada insan yang memerlukan,
itu tidak salah. Mempunyai pangkat yang tinggi untuk digunakan bagi menegakkan Islam, itu tidak salah. Namun, jika perkara keduniaan ini diletakkan di dalam hati untuk dicintai sepenuhnya, hingga wujud sifat wahan dan melalaikan daripada melaksanakan kewajipan kepada Allah dan Rasulnya, maka ia adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kebaikan. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Faqala qailun, "Wa min qillatin nahnu yawma izin." Qala, "Bal antum yawma izin kathir, walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayli, wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, wal yakzifanna Allahu fi qulubikum al-wahna." Faqala qail, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Qal, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Hampir sahaja umat-umat selain Islam bersekongkong untuk memerangi kalian, ibarat merebutkan makanan dalam sebuah dulang. Ada seseorang yang bertanya, apakah kami pada saat itu berjumlah sedikit? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan jumlah kalian pada saat itu sangat banyak, sangat ramai. Hanya saja kalian itu bagaikan buih banjir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mencabut dari musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian dan akan menimpakan ke dalam hati kalian wahan. Orang tersebut bertanya kembali, "Wahai Rasulullah SAW, apa itu wahan?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Hadis riwayat Abu Dawud. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-85 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam tidak boleh mengkagumi orang kafir dan munafik, khususnya terhadap anak dan harta benda yang mereka miliki. Kerana kekaguman itu langsung tidak sesuai terhadap perkara yang hakikatnya menjadi seksaan buat orang kafir dan munafik itu sebagai bebanan dan kesukaran ke atas mereka. Kedua, setiap Muslim perlu menjaga diri daripada mencintai sepenuhnya perkara-perkara duniawi. Anak-anak, harta, pangkat, pengaruh, semuanya adalah perkara keduniaan yang tidak boleh diletakkan di dalam hati. Orang mukmin tidak akan mudah tergugah dengan perkara duniawi. Siapa yang lebih mencintai perkara duniawi, jalannya ke akhirat akan kelam dan tertutup. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.